Sambung pelajaran kimia KSSM tingkatan 4 mengenai formula kimia. So basically apa yang kita dah cover sebelum ni adalah mengenai format formula kimia, huruf besar, huruf kecil, nombor. So dia terdiri daripada 3 elemen itulah, dan nombor itu adalah sebenarnya melambangkan perkadaran bilangan atom lah yang wujud kalau dia molekul. So kita boleh tentukan berdasarkan bilangan charge ataupun susunan elektron yang stabil. Okey, so ada dua jenis perwakilan, formula empirik dan formula molekul. So yang kita dah tumpu perhatian selama ini adalah formula empirik lah yang kita beri penuh perhatian. So dia adalah basically nisbah terringkas bilangan atom. So cara nak menentukan formula empirik bilangan atom kan. So bilangan atom tu kita jadikan dia mol berdasarkan maklumat-maklumat yang soalan akan beri, selalunya jisim lah. So jisim kita convert kepada mol melalui bahagi dengan jisim molar. Kalau dia peratus ataupun percentage, kita just buang je simbol peratus, gantikan dengan gram, lepas tu kita bahagi dengan jisim molar, maka kita akan dapat mol. Selepas itu baru kita cari nisbah, bahagi dengan mol yang paling kecil, dan selepas itu kita cek tengok kalau dia ada sifir-sifir yang kita familiar ataupun ada titik perpuluhan, kita boleh jadikan dia nisbah ringkas. So kita dah buat contoh aluminium dengan oksigen, kita juga dah buat contoh 3 atom. Okay, so kali ni kita nak tengok eksperimen untuk menentukan formula empirik magnesium oksida. So basically kalau kita nampak susunan radas kita ini, kita ada mangkuk pijar lah. So yang ni adalah mangkuk pijar sesuai untuk pemanasan. Sesuai untuk pemanasan, dia ni penutupnya lah, penutupnya satu set sekali. Dia kecil saja mangkuk pijar ni. Lepas tu kita punya clay pot ni, tanah liat ni kan. So yang ni clay pot, clay tripod, clay pot ni, clay tripod kalau bahasa Inggeris ni lah. Okey, lepas tu kita panaskan dengan kuat. So api yang kita nak letak tu bangsa burner lah. Selalunya bangsa burner tu, penemu bangsa tu mesti rapat dengan mangkuk pijar ni. Jangan terlalu rapat sampai tak boleh nak keluar api. Api dia tu sangat-sangat rapat lah, supaya kita dapatkan pemanasan yang sangat kuat. So dalam ni kita ada pita magnesium. Okay, pita magnesium ni dia hadir dalam bentuk pita lah sebenarnya, lurus sahaja sebenarnya. Dia hadir dalam bentuk lurus, dan apa yang kita kena buat dulu, kita kena bersihkan permukaan pita magnesium ni dengan kertas pasir. Okey, so tujuannya adalah untuk membuang ataupun menghilangkan lapisan oksida yang ada pada permukaan logam. So selalunya logam dia berkilat, tapi magnesium ni dia dah jadi kasar-kasar, dah jadi kata tak berkilat dah. So kenapa itu? Itu maksudnya dia dah bertindak balas lah. Maksudnya ada lapisan oksida dah kat situ. So kita tak mau yang tu, kita kelimkan, bersihkan dengan kertas pasir sampai nampak berkilat. Lepas tu kita coilkan dia dan masukkan ke dalam mangkuk pijar. So sebelum kita nak tutup, buka api dengan kuat, panaskan sehingga magnesium ni, pita magnesium ni mula menyala. Bila dia mula menyala dengan terang, cepat-cepatlah kita tutup mangkuk pijar. Kerana apa? Kerana kita tak mau hasil pembakaran itu terkeluar ke udara, terbebas. So dia akan menghasilkan wak putih lah, dan wasap putih. Dia akan menghasilkan wasap putih apabila terbakar. Wasap putih tu yang kita nak kumpulkan supaya kita dapat maklumat yang lebih tepat. Tetapi pada masa yang sama juga kita kena buka juga sekali-sekala penutup ini untuk membenarkan gas oksigen masuk. Kerana oksigen di dalam mangkuk pijar ni terhad apabila dia dah bertindak balas,
maka kurang oksigen, maka tindak balas ni akan berhenti. So nanti kita tak maulah. Kalau boleh kita nak keseluruhan kita magnesium ni bertindak balas dengan oksigen. So kita buka juga sikit untuk oksigen masuk, lepas tu kita tutup dengan serta-merta. Ulang, buka tutup, sehingga kita nampak magnesium ribbon ni ataupun pita magnesium ni dia dah tak menyala, ataupun dia dah tidak bertindak balas, ataupun dia dah bertukar menjadi serbuk putih sepenuhnya kan. Maka apa yang kita kena buat, kita tutupkan api penunggu bangsa, biarkan dia sejuk seketika. Selepas itu kita timbang, jisim yang ada dalam mangkuk pijar itu, dan kita rekodkan kandungannya. So kita kena ulang proses pemanasan, penyujukan dan penimbangan. So belum lagi selesai, ulang balik, panas balik kan. Kod-kod lah tadi dia berpura-pura saja lengkap kan, berpura-pura. So kalau kita dah ambil yang nilai yang pertama tadi mungkin tidak tepat. So kita ulang balik lah, panas, guna bahan yang tadi tu, jangan guna bahan baru, guna yang tadi tu balik, yang kita dah timbang tu, panaskan balik, atau kita sejukkan balik, kita timbang balik, tengok, kita rekod jisim kita tu berubah ke ataupun lebih kurang sama saja macam yang asal. Kalau lebih kurang sama saja, maka kita boleh berhentikan eksperimen dan mulakan pengiraan. So kita ulang sehingga kita mencapai jisim tetap. Itu untuk memastikan semua kandungan di dalam mangkuk pijar itu telah bertindak balas lengkap. So kalau kita tak buat itu, mungkin kita punya formula empirik kita kurang tepat. Okey, so yang sebelah dia ni saya dah tulis dia punya maklumat-maklumat yang kita dapat daripada eksperimen itu. Yang pertama, sebelum eksperimen dijalankan, kita timbang dululah jisim mangkuk pijar dengan penutup tu. Maksudnya tak ada pita magnesium apa-apa semua. Ni fresh, kosong kan. Kita akan dapat 44.0 gram lah. Ini ikut dengan sekolah masing-masing, mungkin dapat jawapan yang lain, tak apa. Yang tu ikut bergantung kepada alatan masing-masing. Seterusnya, sebelum pemanasan dilakukan, kita dah bersihkan pita magnesium semua, kita dah coilkan dan kita masukkan ke dalam mangkuk pijar. Kemudian timbang semula lah. Timbang kita akan dapat 46.4 gram. Lepas tu, selepas habis kita ulang proses pemanasan, penyujukan dan penimbangan pepejah putih yang telah bertindak balas tu, kita timbang balik, kita dapat 48.0 gram. So 3 maklumat ni kita akan guna untuk membuat formula empirik. Okey, so yang pertama kita buat jadual lah. So kita ada magnesium, kita ada oksigen. Okey, ada 2 atom ataupun 2 unsur. So kita buat jadual. Okey, kita dah selesai baris yang pertama. Sebelum kita teruskan lagi, kita kena tentukan juga jisim molar kan, jisim atom relatif. Untuk magnesium adalah 24, manakala oksigen adalah 6. Maklumat kita kena guna untuk kira bilangan mol. Okey, yang pertama maklumat jisim. Jisim dalam gram. Okey, so kita tahu kita nak kira maklumat jisim magnesium dan maklumat jisim oksigen. So macam mana kita nak dapatkan magnesium? So magnesium ada di sini, kan, magnesium, tapi dia bersama-sama dengan mangkuk pijar dan penutup. Kalau kita nak dapatkan magnesium saja, maka kita kena buanglah mangkuk pijar dan penutup. Maklumat jisim bagi mangkuk pijar dan penutup ada di atas ni. So kita apa yang kita kena buat, 46.4 ni kita tolak dengan 44.4, maka baki dia tu adalah magnesium. So 46.4 tolak dengan 44.0, kita akan dapat 2.4 gram. 2.4 gram. Okey, itu untuk magnesium.
Oksigen. Oksigen ada di sini. Saya tanda dalam bahasa Inggeris lah, tapi oksida dan oksida itu adalah satu benda yang sama lah. Oksigen. Oksigen ada di sini. Kita tak mau magnesium, kita tak mau penutup, kita tak mau mangkuk hijau. Di manakah maklumat tiga maklumat ni ada? Ada di atas ni. Nampak tak? Kita ada magnesium, kita ada penutup dan mangkuk hijau. Semua ni kita tak mau kan? So ambil 48.0 ni kita tolak dengan 46.4. So 48.0 tolak dengan 46.4. So kita akan dapat 1.6 gram. Okey. So seterusnya kita cari bilangan mol. So carilah bilangan mol untuk magnesium dan oksigen. Bilangan mol. So ingat bilangan mol bahagi dengan apa? Bahagi dengan jisim molar. So 2.4 bahagi dengan 24 ada di atas. Yang sebelah sana 1.6 bahagi dengan 16 ada di atas. Okey, 2.4 bahagi 24 kita akan dapat 0.1 mol. Dan sebelah sini pun 0.1 mol. Okey, seterusnya nisbah mol. Okey, nisbah mol. Nisbah mol. Nisbah mol, macam mana nak cari nisbah mol? Kita bahagi dengan mol yang paling kecil. So dua-dua 0.1, so kita bahagi dengan 0.1 lah. Kita dapat 1. Yang ni pun bahagi dengan 0.1 pun dapat 1. Mudah sahaja kan, tak perlu kalkulator. Jangan tekan kalkulator sebab lambat. Kita dah tahu benda tu bahagi dengan nombor yang sama, memang akan dapat 1 lah. Ini basic matematik. So lepas nisbah mol, nisbah teringkas. Nisbah mol teringkas. Adakah kedudukannya telah pun dalam keadaan paling ringkas? Ya, kerana dua-dua nombor yang sama. Kalau nombor sama tu memang obvious, dah habis dah kerja kita, tak perlu nak buat apa lagi. So kita salin balik je lah satu-satu. So kita boleh tulis formula empirik kita di bawah. Formula empirik logam dulu kan, sebab tu saya tulis magnesium dulu. Magnesium dari logam. Magnesium 1, oksigen pun 1. So ingat, kalau dia 1 kita tak perlu nak tulis nombor kecil 1 tu, tak perlu. Dalam kimia nombor 1 tak perlu ditulis, sebab Mg ni dah melambangkan 1 dan oksigen ni dah melambangkan 1. So tak mau redundancy di situ, tak mau benda yang berulang-ulang. Kita dok emphasize kan, kita dok tekankan lagi benda-benda yang dah berulang tak perlu, sebab formula kimia ni dia concise, dia dah cukup maklumat, padat lah maklumat. So kita tak perlu lagi tambah maklumat yang lebih-lebih lagi. So itu saja untuk menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. So kita tengok juga soalan-soalan yang mungkin akan keluar apabila kita melakukan eksperimen ini. So salah satu soalan dia adalah, adakah formula empirik kuprum 2 oksida boleh ditentukan menggunakan kaedah di atas. Kaedah di atas. Itu satu persoalan yang mungkin soalan akan tanya nanti, ataupun mungkin anda akan jumpa bila jawab soalan-soalan, contoh soalan trial ke, soalan ataupun soalan pertengah tahun ke, soalan akhir tahun ke, apa-apalah soalan kimia mungkin akan tanya soalan bentuk macam ni. Selain daripada yang tadi saya dah explain, kenapa kena buka penutup lah, kenapa kena tutup penutup, kenapa kena ulang proses penimbangan, penunjukan pemanasan tadi itu, ataupun kenapa kita kena bersihkan dengan kertas pasir semua tu. Yang tu pun ada soalan yang akan ditanya jugalah, selain daripada kita nak tanya formula empirik dia apa kan. Dan satu lagi soalan yang akan ditanya adalah mengenai kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida
Kalau kita dah belajar waktu form 3, siri kereaktifan logam. Kereaktifan logam. Okey. Siri kereaktifan logam terhadap oksigen. Terhadap oksigen. Okey, so terhadap oksigen. Siri kereaktifan logam ni dia susun logam yang di atas tu paling reaktif, yang bawah tu paling kurang reaktif. So magnesium ni kedudukannya di atas lah, bukan paling atas tapi relatively di atas. Secara relatifnya berada di atas. Manakala kuprum pula memang di bawah. Duduk di bawah, hampir di ujung dah lah, hampir di bottom dah pun. Dia duduk di bawah, ada lagi bawah dia, semua dia dah bawah jugalah. So bila dia magnesium ni di atas, dia ni suka bertindak balas dengan oksigen dan mudah bertindak balas. Maka dia reaktif terhadap oksigen. Yang kuprum pula tidak mudah lah kan, susah. So kurang reaktif. So kita punya eksperimen ini, kita dedahkan logam tu dengan oksigen. Maka kalau logam tu mudah bertindak balas, reaktif, maka dia senang terbakar lah, senang bertindak balas. So senang kita nak dapat nilai-nilai ni 44, 46, 44 dan 48 ni. Tetapi kalau kuprum ni susah, kita dedahkan je lah berapa lama pun kuprum tu dengan oksigen, panaslah seberkuat-kuat yang mana pun, kita akan dapat jawapan dia tu lambat. So kita tak ada masa lah nak buat sampai berjam-jam kan. So apa yang kita kena buat, kita tukarkan kaedah untuk menentukan formula empirik bagi logam-logam yang di bawah. Logam-logam yang kurang reaktif ni ada cara yang lain. So nanti kita akan bincangkan kaedah tersebut. Tapi buat masa ini jawapan dia adalah tidak. Kalau soalan suruh terangkan, saya tulis kat sini, kuprum ataupun logam kuprum kurang reaktif terhadap oksigen berbanding magnesium. So itu adalah jawapannya. Okey, itu saja, sekian, terima kasih.